Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Ustaz. Minta maaf kita janji dengan penonton jam 9.30, pukul 10 baru kita dapat bersiaran Datuk Seri. Baru lepas sembahyang tarawih. Itulah saya nak kena tunaikan tanggungjawab saya. Sembahyang tarawih dah beres semua. Rasa lega lah Ustaz. Bolehlah kita sembang. Alhamdulillah. 8 ke 20 malam ni Datuk Seri? Saya geng 8 lah biasa. Okey, sebelum kita nak mula, saya mewakili Kelab Pendokong Penyatuan Ummah Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri kerana dalam kesibukan masa Datuk Seri dapat meluangkan sedikit masa untuk kami, melayani kamilah permintaan kami untuk bersama dengan Datuk Seri, dan juga jutaan terima kasih Datuk Seri membenarkan kami berlintas langsung menggunakan Facebook peribadi Datuk Seri. Terima kasih banyak Datuk Seri. Okey Datuk Seri, malam ni kita lebih kurang dalam 35 ataupun 30 minit, paling lama 35 minit lah, kita tak mau nak ambil masa Datuk Seri yang panjang. Saya malam ni nak baca soalan-soalan yang saya kumpul daripada pengguna-pengguna Facebook dan Instagram saya Datuk Seri, yang minta saya tanya kepada Datuk Seri secara langsung. Mungkin ada yang mereka nak tahu secara dekat mengenai Datuk Seri. InsyaAllah lebih kurang dalam setengah jam, paling lewat 35 minit, kita akan tamatlah kita punya siaran pada malam ni Datuk Seri ya. Baik Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh berkongsi selama PKP ni apa aktiviti Datuk Seri. Biasa kami nampak dalam Facebook banyak duk makan super ring ni dengan duk main kucing. Yalah kita mungkin boleh berkongsi. Itulah Ustaz, kita kena fikir cara-cara macam mana nak menjalani hidup, kadang-kadang hidup barulah dalam PKP ni. Sebab banyak kita tak boleh lakukan. Jadi saya ni terpaksa duduk di rumah lah, sebab itu telah ditetapkan. Dan bila duduk di rumah ni, kita kena fikirlah apa, kadang-kadang kita bangun, apa benda saya nak buat hari ni. Tapi ada cara-caranya lah. Antaranya memanglah saya lebih tumpu pada konten yang saya nak buat posting ni kan, nak troll dalam FB dan sebagainya, Instagram dan sebagainya, Twitter. Itu satu bab, dan saya memang memberi banyak tumpuan pada aktiviti itu. Dan pada itu saya juga melakukan riadah Ustaz, exercise. Sebab kalau kita tak exercise, kita duduk di rumah, badan pasti naik. Dan dalam 2 bulan lebih ni, tentu sekali mungkin kesihatan kita boleh sikit sebanyak terjejas kalau kita tak buat exercise kan sebagainya. Jadi itu jadi saya punya keutamaan lah. Selain daripada ya Ustaz, sila. Datuk Seri kata tadi kan, Datuk Seri ada study untuk buat posting-posting dalam Facebook. Cuma mungkin kami ni tanya, setiap kali posting Datuk Seri ni, fakta-fakta yang diberikan itu kadang-kadang jarang kita jumpa dalam Facebook pimpinan ataupun bekas pemimpin negara yang lain. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan, kadang-kadang panjang ditulis. Ya betul Ustaz, sebab saya ambil pendirian, saya nak berbeza daripada orang lain. Kalau orang lain gunakan Facebook untuk menyerang dan mengeluarkan kata-kata kesat dan sebagainya, dan juga membuat mungkin membohong juga, menipu, tidak cakap benar. Jadi pada saya nak gunakan Facebook ni sebagai satu saluran untuk memberi maklumat yang sahih kepada rakyat, dan untuk saya mendidik rakyat Malaysia, terutama segi generasi muda, bahawa kebenaran itu, fakta itu penting, mesti diutamakan. Bukanlah gunakan platform ni untuk berpolitik, ataupun jauh sekali untuk memfitnah kan sesiapa. Kita gunakan platform ini, kita cakap fakta, cakap yang benar, beri pendapat. Walaupun orang tak setuju, tak apa. Tapi yang pokoknya, tak ada satu pun fakta, angka dalam Facebook saya dan segala-gala muatan saya yang disangkal oleh
PH selama Kita ni. mulakan politik baru, bukan politik fitnah, Datuk Seri. Bukan, Sebab saya dah jadi orang dah jadikan angsa. saya sasaran fitnah terlalu lama, Ustaz. Jadi pada Ya, ya. saya tidak mahu buat apa yang mereka buat. Saya buat cara saya dan saya tetap pertahankan apa yang saya luahkan itu tetap sahih, tetap benar, tetap berdasarkan pada fakta. Okey. Baik Datuk Seri, hari ini kita tarawih yang terakhir malam ni. Esok puasa terakhir, lepas tu kita nak raya dah lusa, Datuk Seri, kan. Jadi mungkin berbeza puasa dan Ramadan 2020, 2019 dan terutamanya 2018, Datuk Seri. Tahun, kita kata tahun kelam untuk Malaysia lah, kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional. Dan juga pada waktu itu saya rasa di Malaysia ni manusia yang paling dibenci ataupun paling banyak dikutuk pada waktu itu adalah Datuk Seri Najib Razak pada waktu itu. Memang habis-habisan lah. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan pengalaman. Banyak orang nak tanya. Malam tu Datuk Seri, kalau tak silap saya, bertarawih di Masjid Kampung Baru. Balik-balik dengan pakaian baju merah, rumah digeledah, dan mungkin berbeza puasa 2018 dan 2020. Dan kita baca baru ni posting daripada anak Datuk Seri berkaitan Datuk Seri tertidur di dalam bilik tidur dia yang sekian lama dia tak gunakan bilik tidur tu. Dia kata kotak banyak, macam mana Datuk Seri langkah boleh pergi tidur di atas katil tu. Mungkin Datuk Seri boleh kongsi sikit. Ya, saya dah buat posting video baru-baru ini dan video tu telah dilihat oleh lebih pada 1.5 juta orang. Ya. Jadi maknanya saya ceritakan malam tu, malam yang cukup tak boleh saya lupakan lah. Malam yang menyusuk jiwa saya malam tu, sebab sebagai seorang bekas Perdana Menteri, saya tak sangka kerajaan PH waktu tu boleh melakukan perkara seperti menggeledah rumah saya pada malam pertama bulan puasa. Malam pertama tarawih maknanya. Malam pertama tarawih, macam seolah-olah tak ada masa lain, mereka datang menggeledah rumah sampaikan pada subuh pun tak selesai, sambung lagi hari esok. Malam tu saya, Ustaz, terlalu letih malam tu. Saya kebetulan saya tertidur di kursi inilah yang saya bercakap dengan Ustaz ni. Di sinilah saya tersengging malam tu dengan baju Melayu merah dan mungkin Datuk Seri boleh cerita sikit apa yang terlintas dalam fikiran Datuk Seri pada waktu itu. Bila balik-balik tu, saya tak terfikir mereka ni tergamak buat tu. Maknanya itulah tahap paling dahsyat sekali lah. Sebab masa saya jadi Perdana Menteri, saya tak terbuat perkara seperti itu. Tapi bila kita kehilangan kuasa, itulah pertama yang mereka lakukan. Malah kat luar pun macam-macam kenderaan polis ada. Lepas tu kumpulan DAP secara berkumpul di luar rumah saya. Ada polis blok lah. Macam seolah ini bukanlah cara mereka untuk melayani ataupun melakukan sesuatu terhadap seorang bekas Perdana Menteri. Bukan soal peribadi saya, Ustaz. Ini soal institusi Perdana Menteri Malaysia. Inilah yang paling kita mesti jaga. Sebab kalau kita tidak menghormati secara sepatutnya, misalnya ya, Ustaz, kalau saya duduk, saya jadi Perdana Menteri selama 9 tahun. Malam tu, bila kita kalah, saya tak dibenarkan balik ke Seri Perdana. Dan kami diberi cuma 3-4 jam saja tempoh nak mengeluarkan barang. Bila saya ambil alih daripada Pak Lah, Tun Abdullah Badawi, Pak Lah makan masa 6 bulan. Saya kata tak apa. Ambil masa sebanyak mana? Tak apa. Saya faham. Tapi bila saya kalah malam tu, saya tidak dibenarkan, seolah-olah saya ni orang bersalah, memang kena tendang keluarlah, Ustaz, boleh katakan, daripada rumah
yang jadi kediaman saya selama 9 bulan. Sampai hari ini masih banyak lagi barang-barang saya di Seri Berdana. Saya nak tanya Datuk Seri satu soalan. Adakah Datuk Seri memaafkan anggota polis yang menggeledah rumah Datuk Seri pada malam itu? Ayalah, mereka ni macam biasa, mereka ni ikut arahan, Ustaz. Jadi, bila ikut arahan, saya nak kata mereka ni tak patut pun, tapi ikut arahan. Tapi, namun nak ikut arahan pun ada, orang kata ada budi bicara mereka yang mungkin boleh dilakukan oleh mereka. Okey, Datuk Seri. Saya terbaca satu komen Datuk Seri yang ditinggalkan oleh seorang pengguna yang saya rasa saya nak kena baca komen tersebut daripada Rosliana Yahya. Assalamualaikum Ustaz, mohon Ustaz sampaikan kepada Datuk Seri Najib mesej saya ini. Jadi amanah untuk saya Datuk Seri. Assalamualaikum Datuk Seri Najib. Pertama sekali saya dan keluarga ingin memohon maaf kerana selama ini termakan fitnah dan menyebarkan fitnah berkaitan dengan Datuk Seri. Mungkin kebodohan saya selama ini menutup semua kebaikan yang Datuk Seri lakukan kepada kami rakyat Malaysia. Sekarang baru saya dan kami nampak di sini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Najib kerana pernah menjadi pemimpin kepada kami dan maafkan kami kerana tidak menghargai Datuk Seri selama ini, dan saya doakan agar satu hari kelak Datuk Seri dapat memimpin kami semula. Mungkin Datuk Seri nak komen sikit. Ya, saya rasa terharulah yang ada pihak yang nak minta maaf pada saya. Sebenarnya diikut Ustaz sendiri yang memulakan perkara ini, dilangkaui dulu. Dan alhamdulillah, maknanya apa yang saya kata kebenaran tu, akhirnya kebenaran mengatasi kebatilan. Dan saya rasa bersyukurlah hari ini bahawa semakin hari semakin ramai rakyat Malaysia dah sedar bahawa mereka telah tertipu dengan propaganda, dengan fitnah dan yang telah dilemparkan pada saya secara peribadi dan juga pada kerajaan BN dulu, sehingga kan rata-rata sekarang ni mana saya pergi pun saya dapat sambutan yang agak berbeza. Ya, berbeza, luar biasa Ustaz. Bosku sebagainya lah, macam-macam sekarang ni. Fenomena, dia sebut fenomena dan sebagainya. Sebab rakyat sedar sekarang ni bahawa waktu zaman Najib ataupun zaman BN lebih baik daripada zaman PH. 21 bulan zaman PH mereka boleh menilai Ustaz. Dan mereka kata, oh sekarang ni kami rindu zaman Najib, kami rindu zaman BN. Itulah ungkapan yang selalu disebut-sebut hari ini. Dan satu benda yang agak pelik Datuk Seri, bukan dekat Datuk Seri fikir, kami di bawah ni pun fikir, sebelum PRU 14, Datuk Seri ni kalau orang tengok muka pun orang tak mau. Kan dulu punya signboard besar waktu pilihan raya tepi jalan dan Datuk Seri punya gambar, orang tengok cukup benci. Hanya beberapa ketika daripada satu manusia yang paling dibenci kepada manusia yang disayangi. Apa sebenarnya rahsia tu Datuk Seri? Saya cuba dapat agak Ustaz, mungkin saya salah, tapi ada hikmah kekalahan kita lah, maknanya bila mereka dah nampak apa yang dilakukan oleh kerajaan PH ni, mereka kata dasar-dasar BN jauh lebih baik, cuma sekali dari segi kebajikan rakyat. Rupanya menolong rakyat, bantu rakyat, BN lebih baik. Dan kedua, mereka dapat rasa bahawa mereka telah kena tertipu oleh kerajaan PH sebab segala janji mereka yang mereka buat, janji-janji manis tu semua tak ditunaikan. Jadi rakyat kata, kami diperbodohkan oleh PH. Dan ketiga, dia nampak, dia kenali saya Najib sebenarnya. Dulu dia lihat Najib sebagai Perdana Menteri. Kata image, persona seorang Perdana Menteri. Hari ini, dia melihat Najib rakyat biasa. Saya boleh turun bawah, saya pergi ke gerai, saya pergi tempat orang muda lepak,
Dan kata, dia ni tak adalah macam orang yang kita sangka selama ini. Rupanya dia lain. Itu yang ditanya oleh seorang pengguna Facebook kita, iaitu Aziz Jeli. Datuk Seri, bolehkah kami rakyat dapat mendekati Datuk Seri semacam sekarang ini sampai bila-bila? Kerana kami rasa diri kami sangat dekat dengan Datuk Seri sekarang. InsyaAllah, Ustaz, sebab itu memang saya harap begitulah. Sebab saya pun orang kata dah belajar dari segi kekalahan tu, apa yang rakyat suka, apa dia tak suka, macam mana saya boleh menampilkan diri saya, dan saya akan terus bertindak mendekati rakyat. Macam hari inilah, dalam masa selama 2 tahun ini, bila kita dah kalah, cara saya insyaAllah saya akan kekalkan. Alhamdulillah. Datuk Seri, sebelum kita nak pindah ke soalan-soalan yang berkaitan dengan peribadi Datuk Seri lah, berkaitan dengan tema raya apa semua ni, banyak orang tanya ni. Saya dah berada Kedah, Datuk Seri. Sekarang duduk di Kedah, 2 bulan dah tak jumpa dengan Datuk Seri. Baru ni Kedah bertukar kerajaan. Kalau Datuk Seri belum dapat maklumat lah, Kedah dah bertukar kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional. Tetapi yang telinga kami rakyat Kedah ni agak tak sedap dengar Datuk Seri bila mana dikaitkan Datuk Seri sebagai salah seorang punca ataupun orang kata dalang di sebalik kejatuhan kerajaan negeri Kedah ni, Datuk Seri. Sampai bila Datuk Seri nak difitnah ni? Minta komen sikit. Bukan salah seorang, Ustaz. Saya dianggap sebagai watak utama. Sebab Datuk Mukhlis gunakan perkataan ataupun istilah orang putih, protagonis. Protagonis ini berarti watak utama lah. Watak utama. Tapi kalau saya tak payah jawab panjang, Ustaz. Tapi kalaulah kita fikir apa yang berlaku, tentu kalau saya nak mainkan peranan, mestilah berdasarkan pada adun-adun. Dan UMNO punya adun cuma 2 orang saja. 2 orang saja. Dan saya bukan Presiden UMNO. Jadi kalau saya nak arahkan mereka buat sesuatu, cuma 2 orang saja. Kan? Lepas itu, parti lain jauh lebih besar bilangannya. PAS 15 kan? PAS, PKR dan sebagainya, DAP. Jadi yang menyeberang sana tu siapa dia? Pokoknya. Takkan saya sebagai bekas Presiden UMNO boleh mengarahkan orang lain. Tak logik, tak masuk akal, Ustaz. Tak masuk akal langsung sekali. Ada desakan minta Datuk Seri mengambil tindakan tu macam mana? Komen Datuk Seri. Boleh ambil tindakan, tapi saya lebih suka bahawa rakyat sendiri boleh menilai. Saya tengok komen-komen bila mereka buat posting, memang semua duk tala Datuk Mukhlis. Tala dia habis-habisan. Jadi saya nampak bahawa bagi rakyat yang menilai, rakyat tolak. Mentah-mentah rakyat tolak sebab saya kata, Ustaz, tak masuk akal. Okey, Datuk Seri, kita ada 15 minit lagi, Datuk Seri. Kita punya masa cepat sungguh jalan. Jadi sekarang soalan ni berkaitan dengan peribadi Datuk Seri. Soalan ni berkaitan dengan peribadi Datuk Seri yang rakyat nak tahu. Tahun ni kita raya dalam keadaan PKP, Datuk Seri. Adakah tema baju raya juga tahun ni, Datuk Seri? Yalah, dalam PKP ni kita terpaksa buat banyak perubahan lah. Tak boleh kumpul ramai-ramai, semua saudara mara dekat, tak boleh balik kampung. Jadi saya pun ikutlah peraturan PKP. Saya akan buat sama-sama, raya bersama-sama dengan keluarga yang terdekat. Dan tema saya belum putuskan lagi, tapi barangkali warna tu agak harga warna maroon ke apalah. Nanti saya fikirlah. Saya dua ni malam ni lah saya fikir. Ada orang komen saya bisa baca, Datuk Seri. Datuk Seri ni kalau pakaian ni kita nampak berwarna-warni selalu Datuk Seri pakai. Adakah itu pilihan Datuk Seri ataupun Datin Seri berkaitan dengan warna ni? Biasanya pilihan saya.
kadang-kadang ada saya juga minta pandangan Datin Sri atau Rosmah, tapi pada saya pilih sendiri biasanya, dan saya suka pada color-color yang agak bright, terang. Tak tahulah sesuai ke tak sesuai, tapi itu dah jadi kesukaan saya. Datuk Seri ada mereka kata Datuk Seri sekarang ni sebenarnya Datuk Seri membantu peniaga berkaitan Majlis Raya tu ke, yang Datuk Seri jadi model baru ni, ataupun perniagaan sendiri? Tak ada, Ustaz. Saya tak ambil satu sen pun. Bukan perniagaan saya. Saya cuma nak tolong, nak bantu usahawan-usahawan Melayu. Sebab itulah saya, bila mereka datang dengan idea nak buat, ini salah satu daripada ni. Ini baju kurta ni dengan tulisan bosku, baju kurta ni. Saya suka pakai macam ni. Sebab dia ada unsur Melayunya, dan juga dia ada juga cara orang muda suka. Sebab ni lengan sebab dia tak sampai ke ujung, Ustaz. Dia singkat ke ujung, singkat ni. Lepas tu saya pakai jam apa? Jam bosku. dia ni jam jenis jenama G-Shock. Sebab orang muda suka G-Shock. Di belakang ni bosku. Jadi kita buat limited edition, dan harga tu ialah harga yang amat orang kata mana sabah lah harga berpatutan. Berpatutan. Ada orang dengar istilah bosku ni dia jadi meroyan. Dia duk anggap, dia kata penyamun, penyangak boleh duk mengaku bosku apa semua ni. Kadang-kadang Datuk Seri, adalah si atuk seorang tu. Cuma saya nak tanya, apa dia bosku tu? Adakah bosku tu kita menganggap Datuk Seri ni bos kami, ataupun makna lain? Bosku ni bukan makna saya bos. Tapi bosku ni macam sahabat lah, kiranya sahabat. Bos-bos, sahabat. Jadi ini bahasa orang muda. Berpunca dari Sabah sebenarnya. Jadi orang dia sampai kat sini, jadi sesuatu yang popular pula. Sebab bila malam tu, bila saya sebut malu apa bosku, dia tiba-tiba ada orang kata, dia tu bukan saja meletup tapi meletup-letup. Fenomena. Terusnya dia jadi sesuatu yang saya tak sangka sama sekali, Ustaz. Tak sangka. Jadi satu fenomena orang kata. Okey, Datuk Seri. Masa kita dah ni, kita mungkin ada 5 minit ataupun 6 minit lagi, Datuk Seri. Ada yang nak tahu lagu raya kegemaran Datuk Seri? Ada tak? Satu lagu raya yang Datuk Seri cukup minat. Saya lagu raya ni, apa-apa jenis lagu raya pun saya pun suka, Ustaz. Sebab lagu raya ni lagu tradisional. Tak ada special bagi saya lah. Apa-apa lagu raya ni saya minat. Tak ada apa. Tak ada. Boleh layan semualah. Boleh. Saya suka. Okey, Datuk Seri. Mungkin zaman Datuk Seri kenangan dululah. Depa nak tahu, mungkin ramai orang nak tahu ni, minta tanya kenangan menyambut hari raya yang Datuk Seri tak boleh nak lupakan. Mungkin sewaktu kecil ke, ataupun 2018 ke, mungkin boleh kongsi. 2018 tu saya nak lupakan. Jadi igawan pada saya. Kalau saya masa kecil, barangkali main mercun lah, Ustaz. Agak saya masa kecil ni, zaman dulu boleh main mercun. Dibenarkan. Jadi dalam tahun 60-an tu, main mercun lah di Seri Taman masa tu. Dan malam 7 likur dan main mercun itulah yang jadi agaknya kegemaran saya lah masa itu. Dan masa ni sekarang anak-anak saya memang tak boleh main mercun. Jadi tak boleh. Jadi tak ada, mereka tak pernah melalui zaman tu. Jadi generasi saya melalui zaman tu. Masa Allahyarham ayah anda masih ada dulu, macam mana sambutan hari raya Datuk Seri? Macam hari ni juga, sebab kita buat Allahyarham buat rumah terbuka, tapi cuma crowd tu ataupun orang yang mengunjungi tu, sebab negara kita tak berapa ramai masa tu bilangan ya. Jadi tidaklah seramai hari ni, tapi buat juga rumah terbuka masa tu ya. Mungkin kenangan Datuk Seri dengan Allahyarham berkaitan dengan hari raya ni ada tak? Selalunya duit raya ke apa ke yang boleh kongsi dengan kami lah.
mengenai peribadi Iyalah. Allahyarham Ya, yang ya. raya. Iyalah, biasanya bila pagi raya tu lah, bila menghadap Allahyarham, saya ucup tangan dia, minta maaf pada dia dan sebagainya. Itulah agaknya detik mak bapak, jumpa menghadap mak bapak, ayah dan bonda, memanglah masa detik yang paling manis sekali lah pada saya. Sekarang ibu masih ada Datuk Seri kan, masih sihat alhamdulillah kan, Turahah kan. Ya, ya, ya. Dia dah 87 tahun, Ustaz. 87 tahun alhamdulillah. Okey Datuk Alhamdulillah. Seri. Sewak ni lepas tanya ni, ada netizen tanya makanan ataupun juadah yang wajib daripada dulu sampai sekarang kena ada di atas meja pagi raya. Apa Datuk Seri? Dia ada 2 set menu saya, Ustaz. Satu set tu yang wajib. Mana yang satu set lagi tu yang kira kadang-kadang kita nak buat perbezaan sikit lah, kelainan sikit kan. Satu wajib, jadi satu kalau- sunat. Betul, sunat. Jadi yang wajib tu masuklah ialah lemang biasalah, lemang, rendang, ketupat, lontong, jadi macam itulah. Itu kira asas ya. Jadi yang ustaz kata sunat tu mungkin kita buat sate, laksa, ataupun roti bom dan sebagainya lah. Jadi adalah kelainan ABC, batu kacang. Ini semua kiranya kelainan, dan bila buat rumah terbuka masa tu, saya suka buat gerai, Ustaz. Jadi orang boleh pilih apa yang dia suka. Jadi gerai kambing bakar, itu ramai orang suka tu, kambing bakar. Lepas tu ada gerai mungkin ada gerai sate, ada gerai yong tau fu, ada gerai kuih tiaw dan sebagainya. Jadi itu nampaknya banyak bermacam-macam aneka lah ya, hidangan di Seri Perdana dulu. Itu pun jadi kenangan jugalah tahun ni Datuk Seri. Ya, jadi kenangan jugalah. Sebab kita buat rumah terbuka entire. Ya, sila Ustaz. Okey Datuk Seri. Rumah terbuka Kita dulu, ya. Ya, sila. Tak, dulu kita buat rumah terbuka dan seluruh anggota kabinet ada di situ. Jadi kita dapat terima orang ramai sampai 50, 70 ribu sebagainya. Jadi itulah satu yang jadi kenangan manis bagi saya lah. Alhamdulillah. Datuk Seri, saya duk baca dalam kita punya komen ni Datuk Seri, dan banyak, ini mungkin yang terakhir lah, banyak juga orang minta saya sampaikan kepada Datuk Seri, dan saya rasa Datuk Seri dah jawab dulu, tapi mereka macam tak puas hati, iaitu mereka suruh sampaikan permohonan maaf mereka kepada Datuk Seri, dan mungkin Datuk Seri boleh jawab hari ini, dan saya rasa saya tak mahu dah orang minta saya sampaikan kan dalam komen ni pun, maafkan kami. Mungkin Datuk Seri boleh cakap satu benda yang bagi rakyat di luar sana berpuas hati, Datuk Seri. Ya, saya reda lah untuk memaafkan semua yang telah buat kesalahan, dalam erti kata sama ada mereka memfitnah pada saya, ataupun mereka menerima fitnah, ataupun mereka mendengar fitnah dan menerima fitnah itu seolah-olah sebagai satu yang benar. Jadi secara menyeluruhlah saya maafkan sesiapa, sebab saya tahu masa tu serangan peribadi itu cukup dahsyat ya. Terutama sekali bila orang menggelarkan saya sebagai penyamun, penyangak lah, perompak dan sebagainya kan, yang memang tak ada asasnya, tapi diulang, jadi orang termakan. Sebab tu orang benci pada saya, Ustaz, masa tu. Tapi bila masa dah berjalan dan mereka lihat apa bukti di mahkamah yang telah dikeluarkan di mahkamah, dan mereka lihat apa yang saya lakukan, mereka faham bahawa kerajaan PH sekarang ni boleh bohong janji rakyat. Kalau boleh bohong janji rakyat, tentu sekali benda lain pun mereka boleh bohong, kan Ustaz? Kalau mereka boleh membohongi rakyat dengan janji-janji
yang mereka tahu tak boleh dilaksanakan, tapi buat janji juga asalkan menang. Jadi kalau rakyat boleh mereka tipu, mereka boleh bohong, takkanlah saya pun mereka tak boleh buat laku perkara yang sama. Jadi itulah sebab saya terangkan, tak payahlah seorang-seorang nak minta maaf pada saya. Mungkin kalau mereka nak buat pun mereka mungkin tak larat saya nak terima semua. Tapi anggaplah ini kita manusia biasa ya Ustaz, dan tentulah kita ni tak sunyi daripada kesilapan, sama ada saya ke mereka juga, sama-samalah kita dalam bulan baik ni, hari baik, kita maaf-maafkan di antara satu sama lain, insyaAllah. Okey, Datuk Seri, mungkin ada ucapan raya daripada Datuk Seri untuk para penonton yang melihat live kita pada malam ini, Datuk Seri. Saya nak ucap selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Inilah contoh kad saya, kad raya. Gambar saya dan belakang ni bosku. Malu apa bosku. Jadi selamat Hari Raya, maaf zahir batin. InsyaAllah sama-samalah kita kerjasama untuk menangani ancaman virus ini, beri kerjasama sebaik-baiknya pada kerajaan, dan insyaAllah Malaysia boleh bangkit semula daripada keadaan yang kita hadapi hari ini, insyaAllah. InsyaAllah. Saya mewakili seluruh rakyat Malaysia pada malam ini, Datuk Seri, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada kami rakyat Malaysia. Kami menyusun 10 jari pada Datuk Seri. Andainya kami selama ini tersilap menilai, tersilap memandang segala apa yang Datuk Seri korbankan kepada kami mohon maaf banyak-banyak Datuk Seri di dunia dan di akhirat. Selamat Hari Raya kepada Datuk Seri dan keluarga, insya-Allah. Panjang umur, mau rezeki Datuk Seri, kita jumpa lagi dah 2 bulan dah kita tak jumpa selama PKP ni. InsyaAllah Ustaz. Ya, saya rindu Ustaz. Ya, terima kasih. Baik-baik. Sampaikan salam pada semua Datuk Seri. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri meluangkan masa pada kami malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.